Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat tanganku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, mama, engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian. Sekali lagi kita bertemu dalam renungan pagi pada pagi ini, hari Kamis bersamaan 9 hari bulan Februari tahun 2023. Keluaran bab 20 ayat 12 berkata, Keluaran bab 20 ayat 12 berkata, hormatilah bapa dan ibu kamu, supaya kamu panjang umur di tanah yang akan aku berikan kepada kamu. Saya ulang, hormatilah bapa dan ibu kamu, supaya kamu panjang umur di tanah yang akan aku berikan kepada kamu. Apakah prinsip hukum ini? Apakah prinsip hukum ini? Prinsip hukum ini, Tuhan mau semua orang menghormati dan mentaati orang yang telah Dia
berikan kuasa, iaitu ibu dan bapa kita. Apakah erti hukum ini pula? Ertinya melayani atau memperlakukan ibu bapa kita ataupun apa inai kita dengan rasa hormat, tidak kira apapun juga keadaan. Kebanyakan ibu bapa berkorban besar untuk membesarkan anak-anak mereka. Tiada seorang pun ibu bapa yang sempurna, saudara-saudari sekalian. Dan dalam beberapa kes, bapa dan ibu tidak bertanggungjawab, ataupun saya boleh kata tidak ada maruah, dan telah menyebabkan kesakitan dan kesedihan kepada anak-anak mereka. Walaupun dalam kes seperti ini, apabila ibu bapa mungkin tidak layak untuk dihormati ataupun tidak layak untuk ditaati, Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anak untuk menghormati ibu bapa kita demi Tuhan Allah. Seperti mana yang dikatakan dalam hukum ini, Allah menjanjikan umur yang panjang kepada anak-anak yang menghormati ibu bapanya. Alkitab juga jelas berkata bahawa kadang-kadang kita mesti mengikut Tuhan dan bukannya mentaati ibu bapa kita. Dan pada pagi ini kita mau melihat ke dalam firman Tuhan mengenai hukum ini. Dalam kitab Amsal bab 23, ya, Amsal bab 23 ayat 22 sehingga ayat ke-26, Raja Salomo menulis bahawa kebijaksanaan datang kepada kita jika kita mentaati apa inai atau ibu bapa kita. Saya membaca untuk kita. Dengarkanlah nasihat bapakmu, kerana tanpa dia kamu tidak ada. Ketika ibumu tua, tunjukkanlah penghargaanmu kepadanya. Ajaran yang benar, hikmat, pendidikan dan pengertian, semua itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Seorang bapa akan gembira kalau anaknya berbudi pekerti. Dia berbangga kerana anaknya bijak. Semoga ibu bapakmu, ya, semoga ibu bapakmu bangga terhadapmu. Semoga ibu yang melahirkan kamu bersukacita. Hai anakku, perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku. Amsal bab 23 ayat 22 sehingga ayat 26. Contoh kedua dalam Alkitab berkaitan dengan hukum ini, yaitu Yesus sendiri. Yesus seorang anak yang taat kepada ibu bapa duniawinya semasa dia membesar di Nazaret. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 sehingga ayat ke-52 menulis seperti ini. Setelah itu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Yesus bertambah besar dan bijaksana, dan dia menyenangkan hati Allah maupun manusia. Dan contoh ketiga, Rasul Paulus memerintahkan, Rasul Paulus memerintahkan anak-anak untuk mematuhi ibu bapa mereka dalam segala hal, dan dia mengingatkan mereka bahawa perintah kelima mengandungi janji. Jika anak-anak menghormati ibu bapa mereka, mereka akan menikmati umur yang panjang. Dalam Efesus bab 6 ayat 1 sehingga ayat ketiga berkata, hai anak-anak, sebagai pengikut Kristus, kamu harus taat kepada ibu bapa, kerana hal itulah yang seharusnya kamu lakukan. Hormatilah ibu bapakmu adalah perintah pertama daripada Allah yang disertai janji, supaya kamu hidup bahagia dan berumur panjang di bumi. Dalam Kolosi bab 3 ayat 20 pula berkata, anak-anak, sebagai orang Kristian, kamu wajib mentaati ibu bapa kamu, kerana hal itulah yang menyenangkan hati Allah. Dan contoh yang seterusnya dalam Alkitab mengenai hukum ini, yaitu kejadian selepas banjir, di mana Nuh menjadi mabuk. Melihat Nuh dalam keadaan ini, anaknya iaitu Ham mengolok-olok dia kepada adik-beradiknya, kepada saudara-saudaranya, Sem dan Yafet. Walaupun Nuh seorang bapa yang tidak bertanggungjawab, anaknya Ham menerima sumpahan kerana tidak menghormati apa atau bapaknya. Sem dan Yafet diberkati kerana
mereka menghormati bapa mereka. Anda boleh rujuk dalam Kejadian bab 9 ayat 20 sehingga ayat ke-27. Seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, meskipun kadang-kadang mak bapa tidak bertanggungjawab ataupun mungkin menyakiti anak, firman Tuhan mengatakan mak bapa harus dihormati meskipun mereka tidak sempurna. Saudara-saudari sekalian, dalam dunia Perjanjian Baru, Yesus ada menyentuh tentang hukum ini. Yesus menegur pihak berkuasa Yahudi pada zamannya kerana tidak menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua. Katanya, mereka berdalih untuk mengelak daripada memuliakan mak bapa. Dalam Injil Matius bab 15 ayat 4 sehingga ayat 6. Yesus menjawab, "Mengapa kamu tidak menurut perintah Allah tetapi menurut ajaran kamu sendiri? Allah berfirman, hormatilah ibu bapakmu, dan orang yang mencaci ibu bapa mesti dihukum mati. Tetapi kamu mengajarkan, jika seseorang berkata kepada ibu bapaknya, apa yang seharusnya saya gunakan untuk menolong ayah dan emak? Sudah saya persembahkan kepada Allah. Maka orang itu tidak perlu menghormati bapaknya. Demikianlah kamu meniadakan firman Allah untuk menurut ajaran kamu sendiri." Saudara-saudari sekalian, namun demikian, firman Tuhan juga ada mengajarkan tentang perkara ini. Yesus mengajar bahawa dia mesti menjadi keutamaan kita, ya, bahawa Yesus mesti menjadi keutamaan kita. Dalam erti kata lain, Tuhan diutamakan, kemudian barulah keluarga atau mak bapak kita. Yesus berkata begini, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak lelaki atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Injil Matius bab 10 ayat ke-37. Contoh lainnya adalah Yesus menghormati dan mentaati ibu bapaknya dengan yaitu semasa Yesus membesar, dan Yesus telah menyediakan penjagaan buat ibunya sebaik sahaja dia pergi. Rujuklah dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 dan Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sehingga ayat 27, di mana ada menulis seperti ini. Yesus nampak ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ. Oleh itu Yesus berkata kepada ibunya, "Puan, dia anak puan." Kemudian Yesus berkata kepada pengikut itu, "Dia ibumu." Sejak itu, ibu Yesus tinggal di rumah pengikut itu. Saudara-saudari sekalian, meskipun Yesus akan pergi meninggalkan ibu bapaknya di dunia ini, dia tetap menjadi anak yang bertanggungjawab kepada kedua-dua ibu bapaknya. Hukum ke-10 ini, dalam hukum ke-10 ini, yaitu tentang menghormati ibu bapa. Ya, hukum yang keempat menjelaskan kepada kita, ya, perkataan Ibrani yaitu kabeb, ya, perkataan Ibrani yaitu kabeb bermaksud memberikan kehormatan atau kemuliaan. Kata kerja ini mempunyai pelbagai makna yang jauh melebihi ketaatan. Adalah penting untuk mematuhi ibu bapa, tetapi anak-anak juga mesti menunjukkan rasa hormat kepada ibu bapa mereka. Alkitab dengan tegas memberi amaran kepada anak-anak supaya tidak mengutuk atau menganiaya ibu bapa. Keluaran bab 21 ayat 15 hingga ayat 17. Sesiapa yang memukul bapaknya atau ibunya mesti dihukum mati. Sesiapa yang menculik orang, sama ada sudah dijual ataupun masih di rumahnya, penculik itu mesti dihukum mati. Sesiapa yang mengutuk bapaknya atau ibunya mesti dihukum mati. Selain daripada itu, Yesus dengan jelas menunjukkan bahawa Tuhan mesti menjadi keutamaan kita. Kehendak Tuhan lebih penting daripada kehendak ibu bapa kita. Ya, saudara-saudari sekalian, hukum Hakim-Hakim bab 14 ayat 1 sehingga ayat ke-4. Injil Matius bab 10 ayat 37 dan Injil Lukas bab
13 ayat 15 dan ayat ke-16 ada menyentuh tentang hal ini, tentang Tuhan menjadi keutamaan kita lebih penting daripada kehendak ibu bapa kita. Apabila ibu bapa memerintah atau mencontohi sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau jelas bertentangan dengan mengasihi Tuhan dan sesama, mereka masih boleh dihormati tanpa dipatuhi. Maksudnya, kita menghormati ibu bapa kita tanpa mematuhi kata-kata mereka. Saudara-saudari sekalian, soalan untuk kita renungkan berkaitan dengan hukum yang keempat ini, yaitu pertama, bagaimanakah sikap kita terhadap ibu bapa kita selama ini? Bagaimanakah sikap kita terhadap ibu bapa kita selama ini? Dan soalan yang kedua, adakah firman Tuhan ini memberikan kita kesedaran dalam diri kita tentang pentingnya menghormati dan mentaati ibu bapa? Dan soalan yang pentingnya juga yaitu, bagaimanakah kita menunjukkan keutamaan kepada Tuhan tanpa mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa kita? Ya, bagaimanakah kita menunjukkan keutamaan kepada Tuhan tanpa mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapa kita? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur kerana Engkau telah memberikan kami ibu dan bapa di dunia ini. Ajarlah kami untuk menghormati ibu bapa kami seperti mana yang telah Engkau perintahkan. Meskipun ibu bapa kami tidak sempurna, menyakiti kami secara fizikal, mental, tetapi biarlah kami tetap menghormati dan mentaati mereka. Dan berdoa, berikanlah ibu bapa kami kesihatan, sukacita, pengharapan, kekuatan di dalam Engkau. Lindungilah mereka ketika mereka bekerja, berjalan dan kemanapun mereka pergi. Dan biarlah kami sebagai anak-anak menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak Kristian yang lain tentang menghormati dan mentaati ibu bapa. Ajar kami juga sebagai anak Tuhan supaya kami juga menghormati dan mentaati Tuhan Allah, yaitu Tuhan Bapa kami di syurga. Terima kasih Tuhan untuk ibu dan ayah kami dan untuk bapa kami di syurga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.